Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kini kita akan sambung sejarah yang berkaitan dengan Sultan Sulaiman Shah. Sultan yang memerintah Singgora Negara Darussalam ataupun sekarang ini iaitulah yang dinamakan Songkhla di dalam wilayah selatan Thailand. Jadi Alhamdulillah, terlebih dahulu saya Muhammad Fazlul Hilmi bin Aizan, Hilmi Syafi'i, lebih dikenali dengan Hilmi Syafi'i daripada Kedah Darul Aman. Jadi kebanyakan daripada masyarakat Melayu umumnya, mereka ada yang masih belum mengetahui bahawa di selatan Thailand sekarang ini, iaitulah di wilayah Songkhla, selatan Thailand, terdapat pusat pemerintahan yang pernah diperintah oleh orang-orang Islam. Jadi dulu ni Fatani, begitu juga Satun, Krabi, Phuket, tu di Segenting Kerak, begitu juga di Songkhla. Yang kita bincangkan sekarang ini iaitulah di Songkhla sekarang ini, dulu dinamakan Singgora. Jadi Singgora ini pernah diperintah oleh orang Islam. Sebelum daripada pembukaan oleh Datuk Monggol pada 1604, sudah ada yang memerintah, iaitulah keluarga Raja Mahmud Barubasa. Jadi yang kita nak fokuskan sekarang ini iaitulah yang kita nak ambil daripada Datuk Monggol yang memerintah, yang membuka Singgora itu pada 1604. Maka Datuk Monggol ini diriwayatkan baginda iaitulah Datuk Monggol yang datang daripada Jawa. Dan di dalam tulisan-tulisan ahli sejarah, Datuk Monggol daripada Jawa dan asalnya daripada Parsi, Iran. Jadi perkara-perkara ni insya-Allah lagi akan datang kita akan bongkarkan selepas daripada siri ini, siapakah Datuk Monggol. Kita akan beri penerangan insya-Allah. Jadi Datuk Monggol membuka Singgora pada 1604. Maka baginda membuka kawasan perdagangan yang mana menjadi pusat perdagangan yang strategi apabila menghubungkan perairan antara perjalanan laut dengan perairan daratan, dan ada bukit-bukit yang begitu strategi untuk dibuat pertahanan. Maka Datuk Monggol memilih di situ Singgora itu untuk membuka pusat pemerintahannya. InsyaAllah lagi akan datang, siri yang akan datang, kita akan bincangkan siapakah Datuk Monggol itu. Jadi daripada 1604 sehinggalah 1625, maka Datuk Monggol wafat. Tetapi makam Datuk Monggol bukan di Singgora, tetapi di Patlong. Ini makam Datuk Monggol di Patlong. Sebab apa makam Datuk Monggol tidak di Singgora, sedangkan Datuk Monggol membuka Singgora? Kerana anak Datuk Monggol yang menjadi sultan di Patlong, yang bernama Sultan Farisi, berada di Patlong. Maka ketika usia Datuk Monggol lanjut, maka Datuk Monggol pun berehat di Patlong. Takdir Allah Ta'ala wafat di sana dan dikebumikan di Patlong. Setelah Datuk Monggol wafat, maka digantikan pemerintahan Singgora ini oleh anak dan baginda Datuk Monggol yang bernama Sultan Sulaiman Shah. Sultan Sulaiman Shah. Ini susuk tubuh wajah Sultan Sulaiman Shah rahimahullahu ta'ala. Dan kerajaan ini yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman adalah kerajaan yang kukuh, kerajaan yang terkenal. Terdapat catatan di dalam catatan sejarah Cina, Belanda, India yang menceritakan ada perhubungan India, Portugis, Belanda, Cina, India ni berdagang di Singgora Negara Darussalam yang pernah dipimpin oleh Sultan Sulaiman Shah, anak kepada
pembuka kerajaan Singgora, iaitulah anak kepada Datuk Monggol. Ini wajah Sultan Sulaiman Shah rahimahullah ta'ala. Maka kesan-kesan di Singgora itu kita boleh lihat sehingga sekarang. Jadi kalau kita pergi ke Songkla, terutamanya Hat Nyai, kalau kita pergi tengok ikan duyung, kalau kita pergi tengok, di situ ada kepala naga, pusat naga, ekor naga di sebelah Hat Nyai, maka jangan kita lupa. Di sebelah Hat Nyai ni, di sebelah sana tu, kalau kita naik menyeberang, di sebelah sini Hat Nyai, kita menyeberang Roro, lebih kurang 20 baht, lebih kurang RM3 Malaysia lah. Kita naik Roro, kita menyeberang ke sebelah sana. Itu pusat pemerintahan asal Sultan Sulaiman Singgora rahimahullah ta'ala. Di situ kita boleh jejaki sejarah adanya kesan maqam Sultan Sulaiman Shah rahimahullah ta'ala. Di situ juga ada masjid yang baru dibina, diletakkan nama Sultan Sulaiman. Dan di situ juga ada kubu-kubu pertahanan yang begitu kukuh. Dan di situ juga di sekitar bukit itu yang dinamakan Kaudeng dalam bahasa Siam, dalam bahasa kita Melayu, iaitulah Bukit Merah. Di situ ada tapak istana Sultan Sulaiman. Di situ ada yang dikatakan meriam zaman pemerintahan Sultan Sulaiman. Di situ juga ada tembok pemerintahan yang pernah dibina di zaman Sultan Sulaiman. Jadi kalau kita pergi tengok, Masya Allah begitu hebat teknologi orang-orang dulu, dan kita dapat gambarkan betapa kuatnya kerajaan Sultan Sulaiman ini. Ini yang dikatakan kubu pertahanan Sultan Sulaiman yang berada di Singgora ataupun sekarang ini di dalam wilayah Songkla. Kita boleh pergi lihat, kukuh sehingga sekarang. Dan teknologinya, kalau kita tengok di lubang-lubang ni, dapat mengintip musuh. Tetapi teknologi mereka ciptakan, musuh yang di dalam boleh melihat musuh, tetapi musuh tak boleh nak tembak, tak boleh nak attack orang yang ada di dalam, kerana mereka buat dengan teknologi orang Melayu, orang Islam pada satu ketika dulu, menunjukkan hebatnya kerajaan Singgora, negara Darussalam. Dan begitu juga adanya tembok yang begitu kukuh, iaitulah di Ligor. Di Ligor, berada di Ligor, tembok yang begitu kukuh. Jadi Datuk Monggol, begitu juga Sultan Sulaiman, mereka ni bijak dalam membina tembok. Dan begini juga, ini orang kata apa, daripada jalur ada kaitan keturunan ini, maka keturunan ini memerintah di sini, temboknya buat sebagian hebat. Maka di Ligor itu pemerintahan anak Sultan Sulaiman, anak Sultan Sulaiman Singgora. Ligor itu iaitulah sekarang ini di Nakhon Sitamarat. Kita boleh lihat di kota Nakhon sekarang ini, sehingga sekarang hebat kubunya, kubu pertahanannya. Tetapi lebih hebat daripada Singgora sebab dibina kubah-kubah. Sekarang kita boleh lihat di Nakhon Sitamarat. Dulu namanya Ligor, yang mana Ligor ini diperintah oleh anak Sultan Sulaiman yang bernama Yang di-Pertuan Mahmud. Yang di-Pertuan Mahmud. Maka ini di Singgora, di Songkla, kubu pertahanan, dan di sekeliling bukit itu dibina kubu yang begitu kuat. Jadi bagaimana orang dulu buat kubu yang sebegitu kukuh sehingga sekarang bertahan. Jadi lebak dia tu lebih besar sikit daripada bas ekspres yang ada di Malaysia. Ketinggian dia tu pula tinggi. Lebak dia tu lebih lebak daripada bas ekspres di Malaysia ni. Begitu hebat kota pertahanan yang dibina di zaman pemerintahan Sultan Sulaiman. Maka Sultan Sulaiman ini memerintah daripada 1625, maka baginda memperkukuhkan lagi dan memperkemas dan memperhebatkan lagi perdagangan sehingga dikenali oleh seluruh dunia. Dulu ni perdagangan berpusat di Fatani Darussalam. Kemudian apabila
Singgora buka, maka pedagang-pedagang beralih ke Singgora, menyebabkan Singgora ini ramai orang yang tak puas hati. Maka serangan demi serangan, tetapi Sultan Sulaiman ini memiliki pertahanan yang begitu kukuh. Banyak serangan yang dihadapi. Sultan Sulaiman membina kubu-kubu yang kukuh, membina kekuatan dan membina meriam yang kita boleh lihat sekarang ini. Meriam Sultan Sulaiman berada di London. Meriam Sultan Sulaiman yang terukir nama Sultan Sulaiman, Al-Sultan Sulaiman Malik Muzaffar ismu laqabihi. Sultan Sulaiman yang digelar Malik Muzaffar, gelaran kepada Sultan Sulaiman ibni Datuk Monggol, anak kepada Datuk Monggol. Ni meriam yang berada di London. Sebab apa berada di London? Kerana British rampas daripada Burma. Sebab apa meriam ni berada di Burma? Kerana Burma menyerang Ayutthaya, kalah Ayutthaya, maka Burma bawa meriam ni balik ke Burma. Daripada Songkla, Singgora dibawa balik ke Burma, maka British serang Burma dan British rampas daripada Burma, bawa balik, dan sekarang ini terdapat di London. Pengkaji sejarah yang hebat kita yang di Malaysia ini iaitulah Ustaz yang dikatakan yang karang kitab Miftahul Melayu itu, Ustaz Hasanuddin telah pergi melihat. Dia ukur kepanjangan, dia pergi ke London melihat meriam Sultan Sulaiman ini. Ini menunjukkan satu ketika dulu daulah Islam pernah tertegak di Songkla, di Songkla. Kemudian anak Sultan Sulaiman ini dua orang yang menjadi sultan. Yang pertama Sultan Mustafa. Sultan Mustafa ini menggantikan ayahandanya memerintah Singgora setelah kewafatan Sultan Sulaiman 1668. Maka Sultan Mustafa ini mengambil alih tampuk pemerintahan, memerintah di Singgora 1668 sehinggalah 1681, lebih kurang 1680 ataupun 1681, Siam Thai menyerang Singgora, maka ranak kerajaan Singgora. Maka daripada 1604 dibuka oleh Tok Monggol sehinggalah 1681 tamatlah riwayat kerajaan di bumi Singgora, negara Darussalam. Ni satu sejarah yang perlu kita kenal, yang perlu kita hayati jati diri kita, supaya kita sekarang ini mengambil ibrah, pengiktibaran, pengajaran daripada peristiwa ini. Jangan sekali-kali kita membuka ruang kepada musuh sehingga kan kita berpecah dalaman, sehingga kita ni kalah, ditumpaskan oleh musuh. Maka pada tahun 1681 Siam bersama dengan Ligur yang ditekan oleh Siam, maka ranaplah kerajaan Singgora, negara Darussalam. Maka Sultan Mustafa dilantik menjadi Raja Chaya pula. Selepas dah Singgora tidak diperintah lagi oleh orang Islam, maka Sultan Mustafa, anak kepada Sultan Sulaiman yang sulung ni, dilantik menjadi Raja di Chaya daripada tahun 1682. 1682 dilantik Sultan Mustafa, anak kepada Sultan Sulaiman, menjadi Raja di Chaya. Itu masih lagi di dalam selatan Thailand. Kemudian anak Syarif Bakar yang menjadi anak Sultan Sulaiman Shah Singgora yang menjadi raja juga, iaitulah di Ligur. Sekarang ni di Nakhon Sitamarat. Pada tahun 1680 yang di-Pertuan Mahmud dilantik menjadi gubernur raja di Ligur, memerintah di Ligur sehingga 1686. Kemudian yang di-Pertuan Mahmud, anak kepada Sultan Sulaiman ni letak jawatan kerana mendapat tekanan daripada pihak Ayutthaya.
Dia letak jawatan, digantikan oleh anak dan baginda. Ditekan oleh Ayutthaya seorang negeri-negeri Islam, maka dia tak tahan lagi. Sultan Mahmud yang di pertama Mahmud Ligur ni dia tak tahan dengan tekanan itu, maka dia letak jawatan, dia digantikan oleh anak baginda, iaitu cucu kepada Sultan Sulaiman, iaitu Syarif Abu Bakar Shah yang berhijrah ke Kedah. Yang berhijrah ke Kedah. Kemudian jadi inilah sejarah. Kita boleh pergi lihat kesan-kesan peninggalan di sana, kita ambil penghayatan. Jangan sekali-kali kita berpecah sesama kita sehingga musuh bukan Islam menguasai kita. Ini pengajaran. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati Sultan Sulaiman Shah. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Sultan Sulaiman. Al-Fatihah. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita. Siapakah itu ayah kepada Sultan Sulaiman? Siapakah Datuk Monggol yang sebenar? InsyaAllah di penerangan akan datang kita akan sambung. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.